Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini cikgu akan terangkan tentang subjek sejarah unit 1 iaitu tajuknya pembentukan Malaysia. Baik, gagasan pembentukan Malaysia ini telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Baik, sememangnya kita telah mencapai kemerdekaan sebelum tu lagi. Okey. Tetapi ini adalah tentang pembentukan Malaysia. Sebelum ni negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kenapa nak membentuk Malaysia ni mesti ada sebabnya. Pertama, untuk menjamin keselamatan negara. Yang mana pada ketika ni Singapura dan Sarawak dia menghadapi ancaman musuh komunis lah maksudnya. Kemudian pihak komunis ni datang ke Sarawak sebab nak jadikan Sarawak ni sebagai sebuah negara komunis yang berpengaruh dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Asia Tenggara. Baik, Asia Tenggara ni apa negaranya? Ada beberapa buah lah negara di Asia Tenggara, contohnya macam Brunei, Thailand, Indonesia, Timor Leste dan beberapa buah negara yang lain lah. Baik, kenapa Singapura dan Sarawak ni meminta bantuan daripada Persekutuan Tanah Melayu? Baik, kerana Persekutuan Tanah Melayu ni dah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis sebelum ni, semasa kedatangan Jepun tu. Jadi, bila kita bergabung, kita akan jadi lebih kuat. Konsep dia macam tu. Okey. Seterusnya, kita kena tahu kenapa nak bentuk Malaysia untuk memajukan memajukan sosioekonomi negara. Contohnya, dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Jadi bila kita bergabung dengan Borneo Utara iaitu Sabah dan juga Sarawak, banyak juga hasil bumi diorang, dan juga Semenanjung sendiri pun ada hasil buminya. Jadi kita dapat bertukar-tukar barangan tempatan ni tadi. Jadi bila berlakunya pertukaran barangan tempatan ni, ekonomi akan berjalan dan jadi stabil. Bila stabil, pelabur dari luar akan berminat untuk datang melabur di Malaysia lah. Okey. Pelabur-pelabur luar ni dari negara luar lah, contohnya macam Korea, macam Amerika ke, macam tu lah. Dia akan bagi modal untuk kita jalankan perniagaan tu. Tapi keuntungan masih dapat juga pada negara luar lah. Dan bila adanya modal, maka kita boleh buat kilang, kita boleh wujudkan kerja. Jadi taraf hidup rakyat pun akan jadi lebih maju dan meningkat. Okey, seterusnya yang ketiga, kenapa Malaysia ni nak dibentuk? Untuk mencapai keseimbangan kaum. Okey, untuk mencapai keseimbangan kaum ni, kita bergabunglah India, Cina, Melayu, etnik-etnik daripada Sabah dan juga Sarawak. Jadi kat sini kita akan belajar cara-cara bertolak ansur, bersatu padu dan juga dapat bertukar-tukar idea, memandangkan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, seterusnya kita tengok pula langkah-langkah pembentukan Malaysia. Langkah-langkah pembentukan Malaysia kita mula dulu dengan pada 1961, Tunku Abdul Rahman menyatakan gagasannya dan kemudian menyebarkan idea. Kemudian pada Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan. Jadi jawatan kuasa ini mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Kena buat dulu, kena ada permufakatan, kena ada perundingan, baru boleh tubuhkan Malaysia ni. Bukannya boleh suka-suka hati hari ni cakap besok tubuh, tak boleh. Kemudian pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bersetuju untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk Semenanjung, penduduk dari Singapura, penduduk dari Sarawak, penduduk dari Borneo Utara. Jadi terbentuklah Suruhanjaya Kobok. Okey, Suruhanjaya Kobok ni ialah terdiri daripada ahli-ahlinya ialah Lord Cobbett, Sir Anthony Abell, Sir David Waterston, Tan Sri Wong Pao Ni, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Okey, seterusnya pada September 1962, maka
ada referendum yang diadakan di Singapura. Apa itu referendum? Referendum ni pungutan suara atas dasar politik lah, setuju ataupun tak setuju. Jadi penduduk Singapura ni bersetuju nak bentuk Malaysia, nak bergabung lah dengan Tanah Melayu untuk bentuk Malaysia. Kemudian pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kompok yang mana ramai yang bersetujulah untuk menubuhkan Malaysia ni. Jadi wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara, Singapura menandatangani perjanjian. Kenapa ada wakil British kat sini? Sebab kita sebelum ni dijajah oleh British, dan British yang telah memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Jadi apa-apa kita kena merujuk kepada British walaupun kita telah merdeka. Kemudian pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan lah. Sebulan lepas tu, lepas menandatangani, pembentukan Malaysia dapat tentangan daripada Indonesia dan juga Filipina. Okey, kenapa? Kerana Indonesia dan Filipina kan berjiran dengan Borneo Utara dan juga Sarawak. Jadi kita pun beranggapan mungkin Indonesia dan juga Filipina nak menuntut jugalah Sarawak dan juga Borneo Utara tu. Jadi PBB datang untuk menyelesaikan permasalahan ni. Okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi wakil PBB ni meninjau dulu pandangan penduduk Sarawak, Borneo Utara ke, kena paksa ke, apa ke untuk jadi Malaysia ni. Nampaknya penduduk kat situ bersetuju. Jadi apabila majoriti penduduk tu setuju nak membentuk Malaysia, maka PBB menerima pembentukan Malaysia ni juga. Jadi pada September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. Jadi pada setiap 16 September, Malaysia akan ada cuti peristiwa kan? Ada cuti, iaitu cuti Hari Malaysia. Baik, seterusnya kita tengok kepada pemasyuran dia. Pemasyuran ni berlaku di 3 tempat, iaitu Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu dan di Sarawak. Baik, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj mengisytiharkan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Okey, di Kuala Lumpur. Tun Abdul Razak pula, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, mengisytiharkan pemasyuran di Kota Kinabalu, Sabah. Dan Tan Sri Datuk Muhammad K. bin Johari, iaitu Menteri Pertanian dan Koperasi pula, mengisytiharkan pemasyuran Malaysia di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Dan ketiga-tiga pemasyuran ni dijalankan secara serentak. Okey. Seterusnya negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Negeri-negeri yang membentuk Malaysia ni kita kena tahulah daripada Perlis, iaitu daripada utara pergi sampai ke selatan, iaitu Johor lah. Kemudian negeri-negeri pantai timur juga setuju, dan juga Singapura. Baik, Singapura sekarang adalah sebuah negara, bukan lagi masuk dalam Malaysia. Nanti cikgu akan terangkan kenapa dia jadi sebuah negara. Baik, dan seterusnya negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ialah Borneo Utara, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Baik, pada 1965 Singapura tak lagi menjadi anggota Malaysia kerana selepas daripada pembentukan Malaysia, Lee Kuan Yew, iaitu Presiden Singapura, ingin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Okey, dia tak nak Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri. Jadi Tunku Abdul Rahman telah mengeluarkan Singapura dari Malaysia. Okey, seterusnya cikgu nak kamu, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama, cikgu nak kamu senaraikan negara Asia Tenggara. Tadi cikgu dah sebut kan, contoh dia Thailand, Brunei. Okey, yang kedua, cikgu nak kamu surih peta Malaysia ni. Dari Semenanjung sampailah ke Sabah Sarawak. Surih ni maksudnya tekaplah lukis. Lukiskan peta Malaysia dari Semenanjung sampailah Sabah dan Sarawak. Okey, yang ketiga, cikgu nak kamu lukiskan banner Carta Alih tentang pembentukan Malaysia. Okey, dari mula dia nak membentuk sampailah dia terbentuk Malaysia.
Okey, carta alih macam mana? Carta alih macam ni. Contohnya, pembentukan Malaysia tajuk dia. Okey, garis. Lepas tu buat anak panah. Tulis dia punya peristiwa dia. Mei 1961. Apa yang berlaku? Kemudian tulis anak panah. Mei Mei pula. Kemudian tuliskan Julai 1961 apa yang berlaku. Dan seterusnya lah, ini namanya carta alih. Okey. Semua ni buat di dalam buku nota sejarah. Sebab cikgu memang tak bagi modul bertulis sejarah. Okey, itu saja tugasan kamu. Nanti cikgu akan kutip buku nota ni. Tunggu tarikh, cikgu akan beritahu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.